Okey. Melayang serindit di atas bermatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap dengan berpantun-pantun pula kita ya. Sedangkan temu ramah pada malam ini, kita nak santai-santai je. Tapi tak apalah, kita saja je nak berpantun. Orang kata apa, pantun ni sebagai pembuka majlis lah. Macam macam penyedap ayat lah bak kata orang lah. Setuju tak? Okey. Setuju. Sebelum tu lah, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, iaitu saya Zanatul Nur Afini binti Muhammad Noor, bersama ahli yang lain iaitu Aini, Husna dan juga Syuhada akan menemu ramah seorang tetamu jemputan kita yang mana beliau ini merupakan seorang yang bergelar guru. Beliau adalah seorang yang peramah, tidak lain tidak bukan, iaitu Encik Zakaria bin Ismail. Terima kasih Encik kerana sudi bagi masa dan peluang kepada kami untuk menemu ramah Encik lah. Beliau juga merupakan guru di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih Kelantan. Guru di Kelantan ya, bukan kaling-kaling guru lah orang kata. Dengan nama sekolah pun macam sekolah sains kan. Macam cukup menebarkan kita lah sekolah sains kan. Mestilah student dia pun mantap gitu. Jadi apatah lagi gurunya kan. Mesti hebat-hebat belaka kan. Okey, jadi sebelum saya mulakan sesi temu ramah kita pada malam ni, terlebih dahululah saya nak menyatakan topik lah. Topik perbincangan kita pada malam ini iaitu bertajuk Guru Cemerlang. Seperti yang kita semua tahu, guru cemerlang ni adalah guru yang mempunyai sasiah diri yang terpuji, ada ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu dan juga berketerampilan tinggi dalam etika perguruan. Jadi, untuk penjelasannya lebih lanjut lagi, kita akan sampaikan oleh tetamu jemputan kita sendirilah sebentar saja nanti lepas ni. Okey. Jadi sekarang ni saya nak serahkanlah kepada ahli panel kita yang cantik molek yang pertama untuk memulakan slot temu ramah kita. Jadi saya berikan kepada Aimi. Silakan Aimi. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan saya peluang untuk berbicara, untuk bercakap pada hari ini. Apa yang saya ingin tahulah sangat kan berkenaan cikgu ialah bagaimana cikgu boleh terdetik dalam hati nak jadi seorang guru. Macam mana latar belakang cikgu, macam mana cikgu rasa apa yang momen ataupun macam something yang buat cikgu rasa cikgu nak jadi seorang guru dulu. Silakan. Boleh ke? Teruskan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anak pelajar pelatih IPG daripada kampus Datuk Razali Ismail. Betul? Okey, daripada Batu Rakit. Okey, Kuala Terengganu ya. So pertama sekali saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Cikgu Zakaria Ismail. Telah pun bertugas selama 21 tahun. 21 tahun. Baru lagi. Ada lagi orang lebih lama lagi. Saya 21 tahun saja. Dan sejarah perkhidmatan saya adalah bermula soalan tadi, momen bagaimana tercetusnya untuk menjadi seorang guru. Dia sebenarnya perasaan untuk menjadi guru tu lama dah. Iaitu sewaktu saya berada di peringkat STPM. Mengapa saya katakan begitu? Kerana ketika kita belajar dalam kumpulan, kita dilatih untuk menguasai study, kita kuasai dan kita diajar untuk mengajar semula kawan-kawan kita. Daripada situ kita dapat satu perasaan bahawasanya seronok jadi guru. Sebab kita menyebar luaskan
apa yang kita tahu dan kita berkongsi dengan kawan-kawan kita. Itu sebenarnya. Yang pertama lah. Yang kedua, mengapa saya ingin menjadi seorang guru adalah ingin membangunkan anak bangsa. Okay? Membangunkan bukan saja dari segi mata pelajaran dia, result dia, tetapi apa yang lebih daripada itu ialah memanusiakan anak bangsa kita lah, terutamanya orang Melayu kita di kawasan pedalaman lah. Itu saja. Okay. Ada lagi yang ingin ditanya? Setakat ni itu saja. Tapi kita boleh terima kasihlah diucapkan kepada Cikgu Zakaria. Kita panggil Cikgu. Okey. Seterusnya kita serahkan kepada penemu ramah yang kedua, iaitu Husna. Kita persilakan. Seperti yang kita tahu, cikgu sekarang merupakan cikgu bagi subjek mata pelajaran sejarah, kan? Ya. Kami sebagai pelajar APT ingin mengetahuilah, berminat untuk tahu tentang bagaimana perjalanan cikgu sewaktu belajar dulu. Perjalanan dari cikgu sejarah tu. Dulu belajar bidang apa, kos apa, dari diploma, degree dan sebagainya. Boleh cikgu ceritakan dengan lebih lanjut? Okey, sebenarnya saya belajar dekat USM Pulau Pinang. Okay. Di sana main course saya ataupun pengkhususan saya adalah lebih kepada pengajian geografi lah. Itu major saya. Minor saya pula adalah pengajian pembangunan. So luar daripada sekolah saya. So geografi ni orang kata begitu sebati dalam hidup saya. Orang kata kalau potong jari tu, darah dia keluar geografi lah. Tapi takdir Tuhan, kita minat macam mana pun, tapi suatu ketika terpaksa beralih bidang apabila kita datang ke satu sekolah yang ketika itu memerlukan cikgu sejarah. Kita mengajar juga geografi, tetapi kita dapat satu bidang baru. Tapi bidang ni tidak asing pada saya. Sebab antara cita-cita saya semasa di sekolah itu, saya ingin menjadi seorang ahli sejarah. Dan semasa di sekolah lama pun, saya cuba meminta untuk mengajar subjek sejarah. Tapi tidak pernah mendapat peluang itu. Tapi Allah takdirkan peluang itu saya dapat di sekolah baru, iaitu di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Bidang ni begitu menarik pada saya sebab apa? Pertama sekali, dia memberikan impak pada diri saya sebenarnya. Diri saya sendiri mengenal jati diri asal usul bangsa Melayu yang mana tidak seperti mana yang digembar-gemburkan oleh penjajah barat. Sebenarnya bangsa Melayu adalah bangsa yang begitu pintar, bangsa yang tamadun dia begitu tinggi, tetapi kesemua tamadun-tamadun itu disembunyikan oleh penjajah-penjajah kita sebelum ni, yang mana tiada sebab lain adalah untuk supaya bangsa Melayu tidak mempunyai jati diri dia yang tersendiri dan sentiasa cuba merasa merendah diri berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Itu saja. Okey, satu penjelasan dan juga perkongsian yang sungguh menarik orang kata daripada Cikgu Zakaria sendirilah atas pengalaman cikgu. Okey, jadi seterusnya saya sendirilah akan bertanyakan soalan ini kepada cikgu, iaitu seperti mana kita tahu topik kita adalah tentang guru cemerlang. Jadi saya ni sebagai pelatih IPG, saya pun tak praktikum lagi kan. Jadi kita ni macam kita ni macam nak tahulah apa macam mana ciri-ciri guru cemerlang itu sendiri. Itu saja. Itu soalan daripada saya lah. Okey, terima kasih pada soalan tersebut.
Untuk guru cemerlang, nama pun dah title guru cemerlang. So guru cemerlang ni pertama sekali kita ada beberapa syarat, yang mana membolehkan kita memohon untuk menjadi guru cemerlang lah. Pertama sekali dari segi keperluan dia, antaranya adalah telah disahkan jawatan, telah dinaikkan kepada pangkat yang mana grade semasa. Bagi calon-calon atau guru yang sedang memangku jawatan, mereka tidak boleh memohon. Yang ketiga, bebas daripada tindakan tata tertib, lulus tapisan keutuhan SPRM, markah prestasi selama 3 tahun, berturut-turut sekurang-kurangnya 80%, iaitu mengikut tahun semasa ke belakang. Yang seterusnya adalah mendapat sokongan daripada ketua jabatan. Itu syarat dia lah. Banyak lagi, dia ada 5 syarat. Lepas tu akan dilihat juga dari segi sumbangan. Sumbangan guru itu di peringkat sekolah, daerah, kebangsaan ataupun antarabangsa. Seterusnya dilihat juga dari segi hasil. Hasil tulisan guru. Meliputi dari sudut blog ke, buku ke, laman web ke, YouTube ke, atau bahan-bahan ceramah yang pernah dibuat oleh guru tersebut. Dilihat juga dari aspek anugerah guru. Berapa anugerah yang telah diperolehi oleh guru tersebut. Dan juga dilihat juga dari sudut inovasi yang telah dihasilkan oleh guru tersebut dalam bidang pendidikan ataupun kajian tindakan. Itu antara syarat-syarat dia. Dari segi ciri seorang guru cemerlang, pertama sekali niat dia lah. Niat dia ingin melihat pelajar itu menunjukkan peningkatan prestasi. Seandainya ada masalah, masalah itu boleh diselesaikan bersama-sama dengan ahli panitia dia. Mencari satu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, mungkin dari aspek kita ni menjadi rujukan kepada guru-guru yang lain. Mereka sering bertanyakan soalan, sama ada dari sudut pendidikan ataupun dari sudut perjawatan. Jadi kita kena advance pada dia orang. Yang ketiga, mungkin dari aspek kita melihat intipati kita dengan pelajar. Mengapa kita tengok pelajar tu kurang, lemah. Kita kena cuba menyelidik apa permasalahan dia. Sebab sesuatu masalah itu tidak boleh diselesaikan andai kata kita tidak tahu punca masalah. Jadi kena cari punca terlebih dahulu. Dan seterusnya, kita tidak boleh mudah berputus asa. Masalah go. Kita perlu lawan dan selesaikan setiap permasalahan yang ada pada diri kita, pada anak murid kita ataupun di sekolah sendiri. Dan seterusnya, kita juga menjadi semacam satu role model. Walaupun kita ni bukan yang terbaik, tetapi kita akan cuba untuk perlu menjadi role model kepada orang lain. Contoh dia dari segi masuk ke kelas, dari segi sumbangan kita pada pihak sekolah. Jadi kita mesti lebih pada mereka yang itu saja. Wah, satu apa ni? Memang perkongsian yang betul-betul hangat menarik Macam makin lama makin menarik orang kata. Okey, jadilah. Sikit-sikit, sama-sama Sikit-sikit. Betul tu. Saya setujulah dengan pendapat cikgu. Jadi bila kita ni dah sekarang ni kan kita seorang yang bergelar guru pelatih. Mana tahu insya-Allah satu hari kita sendiri yang jadi guru cemerlang. Amin-aminkanlah. Kita tak tahu satu hari kan. Okey. Ya, insya-Allah tak mustahil. Ya. Okey, jadi saya teruskan dengan panel yang terakhir iaitu syuhada sendiri untuk menanyakan beberapa soalan lah kepada cikgu.
Silakan. Assalamualaikum. Cikgu, Salam. saya nak bertanya, apakah matlamat cikgu sebagai seorang guru cemerlang dan apakah perkara yang matlamat cikgu terhadap murid-murid dan generasi pada masa sekarang? Boleh ulang tak? Tak jelas. Apakah matlamat cikgu sebagai seorang guru cemerlang dan apakah matlamat cikgu terhadap murid-murid pada zaman sekarang? Okey. Soalan yang begitu menarik. Okey. Soalan itu nampak gayanya, insya-Allah boleh jadi guru cemerlang. Okey. Matlamat saya kepada murid-murid sekarang, pertama sekali dari sudut pencapaian akademik lah. Bila kita melihat pada anak murid kita dia lemah, dan kita bukan hanya membawa amanah daripada murid tu bila dia pergi ke sekolah kita, tetapi kita juga membawa amanah daripada mak dan ayah dia. Tidak ada ibu bapa yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah dan akhirnya keluar mereka yang biasa-biasa. Kita mahukan anak murid yang keluar itu yang luar biasa, yang cemerlang, terbilang. Yang kedua, selain daripada sudut akademik, saya juga amat mengharapkan murid yang kita hasilkan bukan hanya berjaya dari sudut akademik, tetapi juga kemenjadian pelajar itu lebih daripada itu, terutamanya dari segi sikap. Mengapa? Kerana mereka yang mempunyai sikap yang baik, maka itu sebenarnya orang yang cemerlang. Kalau setakat mengharapkan akademik tetapi sikapnya tidak baik, tidak menghormati orang tua, perangainya tidak elok, maka dia tidak akan berjaya. Dan itu ialah harap pada saya sebenarnya, antara akademik dengan sikap dia saling, orang kata apa? Saling tidak boleh lagi. Dia mesti bersama-sama. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Mesti terikat lah orang kata kan. Okey, jadi saya rasa untuk ahli-ahli panel yang lain ada lagi ke soalan yang hendak ditanya yang nak tanya tapi tak kesampaian. Jadi boleh tanyalah, saya beri ada. Okey, silakan Husna. Okey. Cikgu, saya ingin mengetahuilah tentang cara pendekatan pengajaran cikgu di dalam kelas. Macam mana cikgu terapkan pengajaran tu supaya murid-murid dapat memahami dan diorang macam fahamlah pengajaran tu. Untuk capai objektif pengajaran di dalam kelas. Contohnya Soalan yang macam menarik. Maknanya kaedah, betul tak? Okay. Kaedah pendekatan pengajaran. Pendekatan dan kaedah. Dia mengikut pengalaman. Pendekatan itu dia tidak akan sama dari setiap kelas dengan kelas yang lain. Kelas yang cemerlang, kelas grade A lah kita kata, cemerlang, pada kebiasaan dia, kita boleh bagi tajuk pada dia, suruh dia prepare, sama ada dia buat dalam bentuk PowerPoint, ataupun peta minda, dia letak dalam kertas majung dan dia bentangkan. Tak ada masalah pada pelajar yang baik. Itu keadaan pertama, iaitu lebih menumpukan pada pelajar lah. Tetapi ada juga pelajar yang lemah, mereka tidak boleh bergantung pada kaedah. Kita perlu lebih mendekati. So kita akan tengok dalam kelas kita kepelbagaian. Pelajar yang pandai tak ada masalah pada saya lah. Sebab dia boleh baca, dia boleh ni sendiri, kita hanya guide dia aja. Tapi bagi pelajar yang kurang cemerlang, berpotensi, maka kita perlu lebih pergi pada dia, tanya dia, terangkan secara lebih spesifik. Itulah antara yang saya gunakan. Seterusnya saya gunakan juga kaedah gallery walk.
kaedah gallery walk ini saya amat menyukai. Sebab apa? Kerana pelajar itu dia diberi peluang. Diberi peluang untuk dia bercakap, untuk dia bertanyakan soalan dan dia explore sendiri. Okay? Dan kaedah ini pada kebiasaannya pelajar dia kurang mengantuk lah. Sebab apa? Kerana dia kinestetik, bergerak. Okay? Berbanding dengan kaedah yang konvensional, yang biasa kita guna tradisional, chalk and talk. Okay? Walaupun chalk and talk kita nampak macam tradisional, tetapi kadang-kadang kaedah itu perlu juga digunakan bagi menerangkan beberapa poin atau fakta atau tajuk yang amat susah untuk difahami oleh pelajar. Itu saja. Terima kasih cikgu. Penjelasan Terima yang kasih. sangat jelas lah orang kata. Ya, betul. Okay, terima kasih. Memang sangat-sangat jelas sangatlah tu. Okey, jadi seterusnya. Ada InsyaAllah. lagi ke ahli panel yang lain nak tanya soalan? Izinkan saya untuk menanyakan soalan. Satu soalan yang maybe ramai kot yang ingin tahu. Apakah pengalaman cikgu semasa menjadi guru cemerlang di Sekolah Menengah Sains Tunku Abdul? Okay, pengalaman lah. Okay, ni nak cerita pada sejarah pula lah. Balik semula ke sekolah lama lah. Pengalaman guru cemerlang ni dari pertama sekali kita prepare untuk menyiapkan file. Okay, file dia banyak lah. Bukan setakat kita siap file saja, semua perlu didokumentasikan. Lepas tu kita kena prepare dari segi pemantau datang. Okey, itu pertama sekali lah. Yang kedua, apabila kita ada title cemerlang, kita tidak boleh melarikan diri daripada tanggungjawab. Biasanya guru cemerlang ni pertama sekali dia akan banyak jemputan untuk memberi ceramah kepada sekolah-sekolah lah. Semasa saya di sana, saya pun dijemput juga memberikan ceramah kepada pelajar-pelajar di tingkatan 3 yang akan mengambil peperiksaan dalam subjek geografi lah. Dan pengalaman yang kita rasa antara paling seronok ialah apabila 100% murid kita mendapat semua A dalam subjek kita masa peperiksaan PMR dan juga PT3. Itu adalah pengalaman yang pada saya sukar untuk kita lupakan. Sebab apa? Kerana amanah daripada ibu bapa telah pun berjaya kita terapkan dengan izin Allah. Itu saja. Terima kasih cikgu untuk jawapan tersebut. Ya, yang mana jawapan tu merupakan kembali kepada zaman dululah, zaman sedia kala di zaman sekolah menengah, sekolah lama kan. Okey, jadi ada apa-apa soalan lagi ke ahli panel yang lain? Kalau tak ada, kita rasanya dah boleh untuk surai lah. Tak ada? Okey. Kalau macam tu saya sendiri mewakili ahli-ahli panel yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zakaria kerana sanggup memberi peluang kepada kami semua untuk menemu ramah cikgu sebagai assignment, untuk menyiapkan assignment tugasan kami. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Semoga berjaya. Terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. InsyaAllah.